Didik TV KPM. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Anda bersama dengan saya Lokman Hakim. Pastinya dalam 1 jam ini kita akan bersama-sama untuk mengulang kaji mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu topik Kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Tapi seperti biasa, di mana jua kita berada, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menang menentang COVID-19. Baiklah, sekarang jom kita lihat siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Nak buat baik senang je. Yang penting jangan bagi alasan. Itulah nasihat ustaz kita, iaitu Ustaz Muhammad Amri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman saya mana? Alhamdulillah sihat Ustaz. Hakim Ustaz. Lokman Hakim Ustaz. Apa khabar Ustaz? Ustaz Alhamdulillah sihat? sihat sakin alhamdulillah. Okey Ustaz, ini kali ke berapa Ustaz kita bersama? Ini kali ke-10 ini kali kedua kita kali bersama. Kali kedua Ustaz Sebelum ni dengan Aiman, Da'i Aiman. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Ya, sama-sama. Okey Ustaz, sebelum kita nak sembang lebih panjang, jom Ustaz kita buat SOP dulu. Okey, insya-Allah. Okey, saya jemput Ustaz ke sini. Okay. Saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni, kemudian Ustaz silakan. Yang kedua, macam biasa Ustaz, kita kekal penjarakan fizikal dan paling penting terus pakai pelitup muka. Baiklah Ustaz, saya difahamkan kita bukan berdua hari ini. Ya, betul. Kita ditemani oleh murid-murid dari SMK Bandar Rincing. Semenyih Ustaz. Semenyih, ya. Okey, betul. jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Itu dia hero-hero Malaya kita. Baik. Boleh tak kalau saya nak berkenalan dengan murid-murid atas talian? Bermula dengan adik Muhammad Alif Daniel. Kenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Daniel bin Azhar. Saya bersekolah di SMK Bandar Rincing. Cita saya adalah ingin menjadi seorang penyanyi. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Daniel. Seterusnya adik Nik Aiman Ashraf. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum. Saya Nik Aiman Ashraf dari sekolah SMK Bandar Rincing. Cita saya nak jadi usahawan. Usahawan ya? Okey. Terbaik cita-cita anda. Seterusnya Ajla binti Muhammad Halim. Kenalkan nama dan cita-cita. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Ajla binti Muhammad Halim dari SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya nak jadi accountant. Accountant, okey, baik. Seterusnya adik Akmal Hakim bin Azhar. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum. Nama saya Akmal Hakim bin Azhar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang model fashion yang terkenal. Wah, ni first time saya dengar Ustaz. Orang nak jadi model fashion ni. Baik, semoga capai cita-cita anda. Baik. Seterusnya Siti Nur Syahira. Kenalkan nama dan cita-cita. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syahira binti Muhammad Saini dari SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Nur Syahira dan yang terakhir adik Muhammad Syafiq Danish. Kenalkan nama dan cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Danish bin Muhammad Nasyaruddin daripada sekolah SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya untuk menjadi pendakwa bebas. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid kita atas talian dan juga murid-murid kita yang sedang menonton dari rumah sekarang ini. Baiklah Ustaz, bila sebut juga tentang kita punya mata pelajaran iaitu pendidikan Islam. Apa yang menarik yang akan kita belajar pada hari ini Ustaz? Okey, yang menarik hari ini kita nak ambil ibrah daripada pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin yang terdiri daripada 4 orang sahabat Rasulullah, bermula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab,
Sayyidina Osman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. InsyaAllah kita ambil intibar daripada pemerintahan mereka, insyaAllah. Okey, baik. Kita dah dengar pandangan daripada ustaz kita berkenaan mata pelajaran pada hari ini. Saya nak dengar pula pandangan daripada murid-murid kita atas talian. Boleh ustaz? Ya, boleh. Okey, saya nak pilih Nik Aiman lah. Nik Aiman Ashraf. Apa pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran kita hari ini? Ada pandangan saya, tajuk ni banyak bagi pengajaran dan iktibar kepada saya untuk meneruskan ke depan sekiranya saya memimpin dalam masyarakat. Ya, betul. Banyak pelajaran yang akan kita dapat Ustaz kalau kita insyaAllah betul-betul fokus dalam mata pelajaran pada hari ini. Baiklah, seterusnya yang ada nama saya Ustaz Akmal Hakim. Okey Hakim, apa pandangan awak berkenaan mata pelajaran kita? Okey, baik. Pada pendapat saya, kita harus belajar topik ini kerana semua para pemimpin kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin adalah sahabat kepada Rasulullah SAW. Okey, baik, terima kasih kepada Hakim. Cuma perhatian kepada murid-murid atas talian. Lepas ni kalau anda nak bercakap, tolong dekatkan mic dengan suara suara dengan mulut supaya lebih jelas. Baik. Dan yang terakhir saya nak tanya kepada adik Syafiq Danish. Apa pandangan anda mengenai mata pelajaran kita pada hari ini? Pada pandangan saya, pendidikan Islam yang saya pelajari bukan sahaja untuk mendapatkan skor A di dalam peperiksaan semata. Ini kerana pendidikan Islam ini membawa kita untuk menjalani hidup ke jalan yang benar. Ya, betul. Semua orang nak jalan yang benar. Ya, Jadi betul. antara benda yang boleh kita belajar ialah pendidikan Islam. Baiklah Ustaz, saya rasa ramai tak sabar nak mulakan kelas bersama dengan Ustaz. Tetapi Ustaz, saya nak minta izin untuk rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh, insyaAllah. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dari SMK Bandar Rincing Semenyih, Selangor, juga murid-murid atas talian kita dari SMK Bandar Rincing Semenyih, Selangor. Okey, adik-adik murid-murid atas talian, setakat ni okey ke? Kalau okey tunjuk sikit, minta duit. Okey, baik. Okey Ustaz, bila sebut tentang pemerintahan Islam ini, berapakah orang kata era zaman pemerintahan Islam Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Da'i Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, era pemerintahan Islam ni, kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, yang bermula dengan Rasulullah pada 1 Hijrah hingga 11 Hijrah. Selepas zaman Rasulullah, wafatnya Rasulullah diikuti dengan zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, sampai zaman Khulafa Ar-Rasyidin, seterusnya diikuti dengan zaman kerajaan Bani Umayyah, dan selepas Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya, yang terakhir kerajaan Islam ni berakhir dengan kerajaan Uthmaniyah, untuk kerajaan yang dalam sejarah Islam kita lah. Dan pada kelas kali ini kita nak fokus kepada ini kita akan fokus kepada Khulafa Ar-Rasyidin. Okey, baik Ustaz. Yang mana daripada 4 orang khalifah yang terkenal lah, insya-Allah. Okey, baik. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama dengan anak-anak SPM, calon SPM yang berada di GM kita dan anak-anak yang berada di luar sana. Hari ini kita akan menghayati, kita akan mempelajari, memahami apa yang terkandung dalam tajuk kita pada hari ini adalah kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, Khulafa Ar-Rasyidin ini bermula dengan kerajaan yang diperintah oleh khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab, dan yang ketiga Uthman bin Affan. Seterusnya berakhir dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan kemudian bersambunglah dengan kerajaan Bani Umayyah. Jadi kita mulakan dengan kita punya objektif ataupun standard prestasi ataupun standard pembelajaran kita, iaitu yang pertama, kita merumus kefahaman terhadap pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin yang mana kerajaan ini bermula dengan pemerintahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diikuti dengan Sayyidina Umar Khattab, kemudian Sayyidina Osman bin Affan. Dan apa yang kita nak belajar pada hari ini ialah yang pertama, menyatakan era pemerintahan kerajaan. Tadi dah sebut bahawa menyatakan era pemerintahan kerajaan Islam. Seterusnya menerangkan ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin.
Lepas ciri, kita pergi pada pencapaian pemerintahan dan akhirnya kita ambil intibar daripada pemerintahan tersebut. Okay, kita minta anak-anak kita yang dalam GM ni. Boleh Ustaz. Ajla. Ajla macam Ajla senyum gitu Ajla. Ajla, yang pertama tadi Ustaz sebut apa Ajla agak-agaknya? Menyatakan Ajlah dekatkan sikit mic dengan mulut. Dekat sikit, supaya dekat lebih sikit. jelas. Okey. Menyatakan era pemerintahan, betul? Betul. Okey, apa dia yang pertama? Zaman Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Zaman Rasulullah SAW, kemudian diikuti dengan Khulafa' Ar-Rashidin. Itu yang kita nak belajar pada hari ini, Ajlah. Okey, terima kasih Ajlah. Okey, itu adalah standard pembelajaran kita pada hari ini, Khulafa' Ar-Rashidin. Bila kita nak mula dengan Khulafa' Ar-Rashidin ni, Da'i Hakim, kita kena tahu juga era pemerintahan. Betul, Era Ustaz. pemerintahan yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 hijrah hingga 11 hijrah. Biar kita boleh faham betul-betul nanti kalau disoal dalam peperiksaan, dan yang paling utama ilmu lah. Ilmu betul. yang kita nak belajar pada ini 11 hijrah. Kemudian 11 hijrah hingga 40 hijrah Khulafa' Ar-Rashidin. 40 hijrah hingga 132 hijrah kerajaan Bani Umayyah, dan 132 hijrah hingga 656 hijrah Bani Abbasiyah, dan diikuti dengan Bani Uthmaniyah. Nak tanyalah sini. Okey, cuba apa ni Aiman. Ni Aiman. Agak-agaknya ni Aiman. Ya. Okey, agak-agaknya kerajaan Uthmaniyah itu dia berpusat di mana Dia punya pentadbiran dia? Dekatkan sikit. Okey. Di Istanbul. Okey, Istanbul, Ustaz, baik. betul, Ustaz, Istanbul di Turki insya-Allah. Terima kasih Baik, Aiman. Ni Aiman. Okey, bagus. Okay, itu adalah era pemerintahan dan kita nak fokus pada hari ini iaitu Khulafa' Ar-Rashidin. Okey, kalau Khulafa' Ar-Rashidin ni, kalau dalam buku teks yang kita duk belajar itu, kita ada 4 orang khalifah. Okey, antara 4 orang khalifah ni kita nak tengok pencapaian dia ataupun ciri-ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu kita lihat yang pertama. Kalau kita nak nak mengkaji berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, khalifah yang pertama ni, yang pertama beliau ni baginda ni itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni merupakan seorang yang sangat tegas. Tegas, apa bukti tegas? Bukti tegasnya dia adalah memerangi golongan murtad ataupun golongan yang keluar daripada Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang keduanya berpandangan jauh, yang mana mengarahkan Zaid bin Thabit mengetuai usaha menghimpunkan Al-Quran. Setelah berlaku peperangan di Yamamah, ramai para hufaz, para penghafaz Al-Quran ini meninggal. Betul. Jadi mengambil inisiatif untuk mengekalkan ayat Al-Quran itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar telah menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi pada zaman ini juga kita lihat, dan kita lihat pada kepribadian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, pada zaman ini dia telah membebaskan seorang hamba yang bernama Bilal bin Rabah. Sehingga sekarang kita sebut Bilal. Betul. Sepatutnya muazzin azan kan? Ustaz Okey, muazzin tengah azan Betul, kan? betul. Jadi kita nak dengar azan sekali, boleh tak dengar azan? Boleh Ustaz. Ustaz nak pilih siapa Ustaz? Agak-agaknya siapa? Syafiq agaknya ni. Syafiq Ustaz Silakan Syafiq. Okey Syafiq. Syafiq. Azan sikit. Okey, azan sikit. Kita nak menghayati Bilal bin Rabah ni. Dekatkan sikit mic Dekatkan dengan sikit mulut mic supaya tu, lebih okey. jelas. Okey Syafiq, silakan. Dia tengah ambil mood Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
Okey, baik Okey, Ustaz. Syafiq. Allah, Terima Ustaz. kasihlah Syafiq. Rasa macam kat Mekah, Ustaz. Itulah. Okey, terima kasih Syafiq. Inilah intibar, ibrah yang kita nak ambil daripada pembelajaran kita pada hari ini. Maknanya segala sejarah yang berlaku pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ni kita ambil ibrah dia. Dan ini salah satu, ini merupakan johan muazzin lah, johan pertandingan azan. Syafiq ya, Ustaz? Syafiq. Tahniah, Syafiq. Nanti jadi muazzin dekat surau di komuniti masing-masing. Amin, Baik. amin. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang berkaitan dengan kepimpinan ni, ciri kepimpinan. Yang ni setia dengan arahan Rasulullah. Kita nak uji murid kita ni baca jawi dengan baik. Boleh, Ustaz. Ustaz nak pilih siapa? Okey, saya nak pilih Ajlah lah lagi sekali. Okey, Ajlah. Ajlah, silakan Ajlah. Okey. Okey, setia dengan arahan Arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai panglima angkatan tentera Islam kepada kerajaan Ghassan kerana telah menolak keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terbaik, Ustaz. Terima Jelas kasih. dan lancar. Jelas, lancar. Tapi lepas ni mic tu letak dekat mulut sikit. Betul, Dekat betul. sikit. Tak berapa dengar kat sini lah. Baik, seterusnya kita lihat ini adalah ciri-ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin berkaitan dengan merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi soalan dia, kita nak merujuk kepada soalan pula. Jelaskan dua ciri kepimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dua ciri, kita kena merujuk kepada aspek apa tadi? Contoh, aspek tegas, memerangi kaum golongan murtad. Aspek setia dengan Rasulullah, meneruskan tindakan Rasulullah untuk menghantar Usamah. Dan aspek mengamalkan syura, mengambil kira pandangan para sahabat. Maksudnya begitu, kalau kita nak jawab dalam peperiksaan SPM nanti, ya, dalam SPM nanti pastikan kita ikut ataupun kita lihat kepada aspek mana kehendak soalan. Okey, baik, seterusnya. Kita pergi kepada ciri kepimpinan. Kita pergi kepada ucapan seorang pemimpin yang hebat, seorang khalifah yang pertama dalam Islam. Betul. Selepas beliau dilantik sebagai khalifah. Inilah ucapan dia. Ucapan pertama. Ucapan pertama selepas dia dilantik khalifah. Dia tak rebut untuk mencari jawab, untuk mendapat jawatan, tapi dapat jawatan. Sekiranya aku di jalan yang benar, berilah bantuan. Sekiranya aku menyimpang, tegurlah. Kebenaran ialah amanah, pendustaan ialah khianat. Taatilah. Sekiranya aku mentaati Allah dan luputlah ketaatan sekiranya aku mengingkari, ataupun sekiranya aku luput ketaatan sekiranya aku ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat pada kepimpinan yang kedua. Kepimpinan yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu ciri kepimpinannya tegas. Sama juga tegas, iaitu menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid. Itu contoh ketegasan. Dan yang kedua, berfikiran terbuka. Dan yang ketiganya ialah adil. Adil ini dari sudut mana? Kita lihat pada contohnya. Contoh adil ni memastikan kebajikan rakyat terpelihara. Beliau sendiri pergi satu rumah untuk melihat rakyat dia dalam keadaan apa sekarang ni. Ada beras ke, ada gandum ke kat rumah, ada makanan ke kat rumah. Dia sendiri yang pergi satu rumah ke rumah. Itu adilnya dan prihatinnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan seterusnya cekap, iaitu menubuhkan majlis syura. Kena ada perkataan menubuhkan majlis syura sekiranya soalan ataupun sekiranya jawapan berkaitan dengan aspek cekap tadi. Itu contoh kita nak menjawab soalan. Untuk ilmunya begitulah. Ya, beliau juga membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa seorang gubernur yang cekap seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Al-As. Itu dari sudut kecekapan. Aspek kecekapan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan inilah, tengok, antara seorang pemimpin di mana selepas dilantik sebagai khalifah yang kedua, silakan baca dia penuh dengan ketegasan. Silakan Ni Aiman. Okey, Ni Aiman. Ni Aiman. Dia punya kena tegas, Ustaz, kena semangat tegas, semangat sikit. Ni Aiman. Sebab ini Sayyidina Umar, Ustaz. Sayyidina Umar. Okey, Aiman, dekatkan sikit mic dengan mulut supaya lebih jelas. Mana satu ni? Yang ucapan Sayyidina Umar, Ustaz. Ucapan Sayyidina Umar Khattab. Boleh, Aiman? Dalam menunaikan, boleh. Okey. Dalam menunaikan tugas, maka Al-Quran ialah panduanku
panduanku dan aku akan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sekiranya aku di jalan yang benar, ikutilah aku, dan sekiranya aku menyimpang dari jalan yang benar, maka perbetulkanlah aku agar tidak kehilangan arah. Bagus ni Aiman, bacaan Jawi lancar. Bahkan Sebab pemimpin buku kita, teks Ustaz. memang Jawi. Buku teks Jawi, bacaan Jawi yang sangat lancar. Terima kasih ni Aiman. Itulah ketegasan daripada Saidina Umar Al-Khattab, pemimpin ataupun khalifah yang kedua dalam kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Dan seterusnya kita lihat kepimpinan Saidina Uthman bin Affan. Saidina Uthman bin Affan merupakan pemimpin ataupun khalifah yang ketiga dalam kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Khalifah yang ketiga ni, antara ciri-ciri kepimpinan dia yang kita lihat sama dengan Saidina Abu Bakar Siddiq, sama dengan Saidina Umar Al-Khattab, dia ada aspek-aspek tertentu. Kita ambil satu contoh, berpandangan jauh, menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran. Itu disebut sekarang ini dipanggil Rasmu Utsmani. Betul. Kumpulkan Al-Quran. Itu adalah hasil usaha pada zaman Saidina Uthman bin Affan. Yang keduanya, berfikiran terbuka, melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Harta kerajaan tu dia longgarkan syarat. Ya, kalau ada rakyat susah, tak kita kata borang tu borang senang je lah untuk isi, kita bagikan kepada Senang nak lulus, Ustaz. nak lulus senang. Ataupun tak payah isi borang, bagi nama je, tengok agak-agak bagi. Tengok keadaan dia, maknanya melonggarkan syarat-syarat untuk penerima sumbangan daripada Baitul Mal. Dan yang ketiganya ialah prihatin. Prihatin ni maksudnya menyumbangkan harta dan kekayaannya untuk pertahanan negara. Ya, seorang yang kaya, sangat kaya, dan menyumbangkan segala hartanya, menyumbangkan sebahagian hartanya untuk pertahanan negara. Prihatinnya Saidina Uthman bin Affan, inovatif dan aspek inovatif menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan Mesir. Jadi untuk menjawab soalan, sekiranya kita jelaskan dua ciri kepimpinan Saidina Uthman bin Affan, ulang lagi sekali pada calon di luar sana dan calon-calon yang ada dalam ni, kita merujuk kepada aspek yang ditetapkan. Kalau inovatif, contoh. Kalau prihatin, contoh. Itu baru dapat markah yang lengkap lah, 2/2. Sekiranya markah 2/2. Kalau sekiranya markah 4, 2 untuk inovatif, 2 untuk inovatif dan prihatin 2. Sekiranya soalan kata tugas jelaskan. Dan pemimpin ataupun khalifah yang keempat, Khulafa Ar-Rashidin. Ini adalah ucapan selepas Saidina Uthman dilantik menjadi khalifah. Okey, silakan. Syahira. Ucapan Saidina Uthman bin Affan selepas dilantik menjadi khalifah. Okey, silakan Syahira. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah merupakan permainan yang melelahkan. Di akhirat kelak, siksaan yang pedih bagi yang mengingkari serta keredaan Allah bagi yang taat. Terbaik, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Syarah. Lancar bacaan dalam buku teksnya maupun dengan tulisan Jawi. Alhamdulillah. Itu adalah ucapan selepas dilantik menjadi khalifah. Dan yang terakhir untuk khalifah ni, untuk ciri-ciri kepimpinan sebelum kita beranjak ke bahagian lain, kita lihat tegas Saidina Ali, seorang yang sangat tegas. Apa contohnya? Memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Di sini bermula ada sedikit pertelagahan dalam Islam, sedikit perpecahan dalam Islam, sehingga berlakunya beberapa peperangan saudara berlaku pada zaman ini. Yang kedua, berpandangan jauh, menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Uthman bin Affan sebab ikut situasi negara. Situasi negara berada dalam keadaan yang agak kelam kabut, yang agak huru-hara pada ketika itu. Dan yang seterusnya kita lihat
kepimpinan Saidina Ali bin Abi Talib. Diminta ni apa ni? Baik Ustaz. Kita minta. Ustaz, tadi Okey. Syafiq dia kelip mata Ustaz. Kelip mata. Syafiq dia Okey. kelip mata, dia minta izin nak rehat. Boleh ke Ustaz? Boleh insya-Allah. Okey, baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Alright, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Amri Mat Hussein dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih, Selangor, juga murid-murid atas talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih, Selangor. Baiklah, tadi Ustaz kita dah belajar tentang ciri-ciri kepimpinan, bermula dengan Saidina Abu Bakar, Siddiq, yang kedua Saidina Umar Khattab, yang ketiga Osman, dan yang sekarang keempat, Ustaz Saidina Ali bin Abi Talib. Okey. Kita dah dapat 2 tadi insya-Allah. Baik Ustaz. Okey. Saya rasa saya nak pilih Akmal Hakim lah Ustaz. Okey, Akmal Hakim. Sebab Silakan, Ajlan Akmal. dah, Syahira dah, Syafiq dah, Niash dah. Akmal Hakim Ustaz. Akmal. Silakan Akmal. Boleh Akmal ya? Okey, boleh. Okey, silakan Akmal. Baik. Dekatkan sikit mulut dengan mulut pula. Mic dengan mulut supaya lebih jelas. Okey, silakan. Okey. Petikan Okey. Saidina Ali bin Abi Talib. Bagaimana ya? Aspek ciri kepimpinan Ciri Khulafaur kepimpinan. Rasyidin Saidina Ali bin Abi Talib. Yang berilmu dengan berani tu Akmal. Yang berilmu dan berani. Okay, yang pertama berilmu, memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik sebagai hakim di Yaman. Yang kedua berani, menyertai hampir ke semua peperangan seperti perang Badar dan perang Khaybar serta berada di barisan hadapan. Sanggup menerima jawatan khalifah walaupun mengetahui bebanan yang bakal dihadapi. Alhamdulillah. Terbaik. Terima kasih kepada Akmal Hakim. Terima kasih Akmal. Terbaik. Okey, kita lihat dia ciri kepimpinan khalifah yang terakhir Khulafaur Rasyidin. Berani. Berani, kita kena ambil intibar daripada berani. Sekarang kita berhadapan dengan situasi, dengan ujian ni, kita kena berani menghadapi, dan kita selain daripada kita berusaha jaga SOP semua, kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita ambil intibar, ibrah daripada sejarah, daripada kepimpinan, daripada ciri kepimpinan Saidina Ali bin Abi Talib. Antaranya, walaupun dia seorang yang kita lihat khalifah, walaupun khalifah, sebelum dia jadi khalifah tu dia memiliki satu kekuatan fizikal, kekuatan semangat jihad yang sangat tinggi. Hampir semua termasuk perang Badar, perang Khaybar dan perang yang lain, dia berada di barisan hadapan, depan sekali. Itulah keberanian Saidina Ali bin Abi Talib, dan sanggup menerima sebagai seorang khalifah walaupun dalam keadaan negara yang bergolak pada ketika itu, dengan perebutan kuasa, dengan kemasukan pemberontak untuk menjatuhkan seseorang khalifah. Betul Ustaz, itu ciri-ciri Saidina Ali bin Abi Talib. Bagaimana pula Ustaz dengan ucapan Saidina Ali lepas dilantik menjadi khalifah? Okey, ucapan antara ucapan Saidina Ali bin Abi Talib selepas dilantik sebagai seorang khalifah, tengok semangat dia. Seorang Islam yang sejati adalah yang menggunakan lidah dan anggotanya ke arah kebenaran dan berlumba-lumba membuat kebaikan. Taatilah Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhilah larangannya. Jika melihat kebaikan, maka sempurnakanlah, dan jika melihat kejahatan, tinggalkanlah. Kita highlight pada sempurnakanlah jika melihat kebaikan, dan sekiranya melihat kejahatan, maka tinggalkanlah. Sekiranya ada kejahatan, tinggalkan. Jangan ikut serta dengan kejahatan tersebut. Kalau kita lihat kawan kita buat jahat, kita beri nasihat. Ingat formula sebelum ni yang kita sebut, kalau nak menasihati cara mengatasi masalah rakan kita yang terlibat dengan isu-isu yang tidak baik, kita ada formula NLA, nasi lauk ayam. Nasi lauk ayam. Nasi lauk ayam. Apa itu Ustaz? Nasihat, lapor dan ajak. Laporlah pula dengar nasi lauk ayam ni. Nasihat dengan cara yang baiklah, dengan cara berhikmah. Lapor kepada pihak berkuasa dan ajak mereka untuk ke majlis ilmu. Itu formula dia untuk menjawab soalan peperiksaan sekiranya kita nak cara untuk mengatasi rakan kita yang terlibat dengan sesuatu yang tidak baik.
Baik, selesai untuk ciri-ciri kepimpinan. Ya. Hakim. Ya Ustaz. Cuba Hakim agak-agaklah rasanya apa yang kita boleh ambil iktibar ataupun pencapaian dari sudut pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Antaranya apa agak-agaknya Hakim? Sudut agama Ustaz. Sudut agama. Betul Ustaz? Ya. Agama, kita punya politik, ekonomi Ustaz. Oh, itu antaranya. Ya. Ya, pencapaian. Okey. Untuk anak-anak yang ada dalam GM ni, yang berada di luar sana, pastikan macam Da'i Hakim sebut tadi, memang betul apabila pencapaian ni untuk menjawab soalan peperiksaan SPM, sekiranya soalan nyatakan pencapaian Khulafa' Ar-Rasyidin, betul agama, betul politik, betul sosial, betul pendidikan. Tetapi sekiranya soalan kata tugas jelaskan, kena ada dia punya penyataan dia. Kena hurai sikit Ustaz. Huraikan sikit, betul. Okey, antaranya kita lihat agama dulu. Agama dulu. Agamanya, dalam aspek agama ni merujuk kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berjaya memerangi golongan murtad. Bermakna ketika nak menjawab soalan SPM nanti, berjaya memerangi golongan murtad dalam aspek agama. Aspek agama. Faham? Pada zaman Khalifah Umar Ibn bin Al-Khattab pula menyebarkan dakwah sehingga ke wilayah Mesir, Parsi dan Rom. Itu dalam aspek agama. Untuk menjawab soalan nanti, sekiranya soalan yang berbentuk jelaskan, maka inilah dia punya cara menjawabnya, aspek, kemudian ada contoh. Okey, seterusnya kita lihat aspek politik, iaitu pembukaan pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pembukaan wilayah baharu Islam di sebahagian wilayah Iraq dan Syam. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, berjaya mematahkan pemberontakan dan penaklukan, serta meluaskan kuasa wilayah Islam hingga ke mana? Ke Rom, Mesir, Afrika Utara dan menawan Pulau Cyprus. Kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab menubuhkan Majlis Syura. Ini tengok dalam aspek aspek mana? Aspek politik. Yang ni pun aspek politik dan yang ni pun aspek politik. Seterusnya kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab juga dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi, memperkenalkan pelbagai cukai. Kemudian sistem pengairan dan saliran, memajukan, mengemaskini institusi Baitul Mal. Kemudian pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dalam aspek apa? Aspek ekonomi, meneruskan kutipan jizyah yang dikenakan ke atas kafir zimmi. Itu aspek ekonomi Ustaz Aspek ekonomi. Mana kafir zimmi ni apa? Kafir yang menerima pemerintahan Islam. Dan satu lagi kafir harbi. Seterusnya kita lihat Sayyidina Uthman, aspek sosial. Pada zaman Sayyidina Umar Khattab mengasaskan takwim Islam, membina kemudahan awam seperti apa? Seperti tali air untuk pertanian, memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Itu pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dalam aspek apa? Dalam aspek sosial. Dan seterusnya pada ketenteraan, aspek ketenteraan. Kita lihat pada Khalifah Umar Al-Khattab meneruskan pembebasan, pembebasan negeri di wilayah Iraq. Itu pada aspek ketenteraan. Khalifah Uthman bin Affan menubuhkan angkatan tentera laut Islam yang pertama bagi tujuan keselamatan dan peluasan kuasa. Dan pencapaian dalam bidang pendidikan, aspek pendidikan. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan kewafatan syahid, syahid dalam peperangan Yamamah. Pada Khalifah Umar Al-Khattab membina satu tempat pembelajaran, menubuhkan sekolah yang dinamakan Al-Kutab. Apa maksud Al-Kutab ni? Al-Kutab ni ialah
pembelajaran, tempat pembelajaran khusus untuk kanak-kanak. Kalau zaman kita ni disebut sebagai tadika, ada sekolah yang untuk khusus kanak-kanaknya Al-Kutab. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab lah bermulanya persekolahan ataupun pendidikan yang dinamakan Al-Kutab ni dikhususkan untuk kanak-kanak. Dan yang terakhir dalam bidang pendidikan ini Khalifah Uthman bin Affan, iaitu menyelaraskan bacaan qiraah dan penulisan mushaf Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy dengan nama Mushaf Uthmani. Itulah pencapaian. Ada sudut beberapa aspek tadi, bermula dengan aspek agama, diteruskan dengan sosial, ketenteraan, pendidikan, dan semua ini kita kena merujuk kepada aspek mana yang dikehendaki oleh soalan. Betul. Kalau soalan kata aspek pendidikan, bagi contoh pendidikan, Khalifah Abu Bakar mengumpul Al-Quran selepas kewafatan syahidnya beberapa ramai sahabat pada peperangan Yamamah. Di segi Khalifah Umar Al-Khattab menubuhkan sekolah. Seperti Al-Kutab yang dinamakan Al-Kutab itu. Khalifah Uthman bin Affan menyelaraskan bacaan qiraah. Di sudut apa? Di sudut bacaan Al-Quran kumpulkan, dan sehingga kita gunakan sekarang ini disebut sebagai Rasmu Uthmani. Betul Ustaz. Dari segi pencapaian dia. Baik Ustaz, sebelum kita nak masuk iktibar pemerintahan setakat ni, faham tak murid-murid atas talian apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita? Kalau faham, tunjukkan terbaik sikit. Okey, baik Ustaz. Mereka boleh pergi lagi. Bagaimana Ustaz dengan iktibar pemerintahan? Okey, baik. Seterusnya kita lihat iktibar. Setiap topik yang kita belajar, termasuk kita belajar era pemerintahan Rasulullah, era pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah dan juga Uthmaniyah. Apa-apa yang kita belajar, semua yang kita belajar, termasuk topik-topik lain pun, kita kena ambil iktibar, ibrah daripada apa yang kita pelajari itu. Kalau dalam Khulafa Ar-Rashidin, apa yang kita boleh ambil ibrah, iktibar daripada pemerintahan tersebut. Antaranya kita lihat yang pertama. Okey, anak-anak yang di sini. Okey, kita minta siapa lagi yang belum ni? Alif Daniel. Alif Ustaz. Alif Daniel. Pandai menyogok dia kan. Pandai juga Alif. Alif. Okey Alif, baca sikit Alif. Silakan Alif. Yang pertama Ustaz yang pertama kita lihat. Yang kita hendaklah tu. Kita hendaklah. Silakan Alif. Kita hendaklah mencontohi kepimpinan ulama dan mengutamakan kesejahteraan agama. Okey, seterusnya. Yang kedua, seterusnya kita hendaklah menggiatkan usaha dan dapat disebarkan. Okey. Alif dekat sikit mic dengan mulut supaya lebih dekatkan jelas. Sikit. Yang ketiga, kita hendaklah melakukan perpaduan umat Islam dengan memelihara hak antara satu sama lain. Okey, baik, terima kasih Alif. Baik, terima kasih Alif. Terima kasih Alif. Matching pula awak dengan lansir belakang tu ya. Okey, baik, terima kasih Alif. Comel Alif. Okey, Ustaz silakan. Okey. Terima kasih Alif. Apabila kita nak menjawab berkaitan dengan iktibar sesuatu kerajaan ni, termasuklah biasanya soalan dia akan merujuk kepada kerajaan mana. Kalau lah kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, kita kena bermula dengan kita hendaklah. Sama dengan kita menjawab pengajaran ayat dan juga pengajaran hadis. Okey, baik, mulakan dengan kita hendaklah. Kita hendaklah, tengok yang pertama, kita hendaklah. Kena ada Ustaz sebab kita nak ambil ibrah kepada kita. Kalau kita jawab orang lain, tak boleh sebab dia memberi pengajaran kepada kita tu. Okay, kita hendaklah dan juga kita hendaklah. Jadi kita hendaklah ni kita letak yang atas sekali. Okay, lepas tu isi di bawah tu isi di bawah tu terpulang kepada kebijaksanaan dan kreatif calon-calon jawab. Okay, kalau kena dengan matching dengan soalan, kita boleh terima jawapan itu. Walaupun tidak sama dengan apa yang ada dalam buku teks. Okay, dalam buku teks ni kita hendaklah
mencontohi kepimpinan khalifah dengan mengutamakan kesejahteraan agama. Jaga dulu agama, sejahtera agama. Kemudian jaga kesejahteraan rakyat. Jaga kesejahteraan apa-apa yang ada dalam dalam pemerintahan dia lah. Orang di bawahnya, orang yang dipimpinnya, jaga kesejahteraan. Supaya apa? Supaya rakyat tu berada dalam keadaan aman dan negara berada dalam keadaan sejahtera, aman, damai dan khususnya bebas daripada sebarang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang inilah. Kita hendaklah. Dan yang kedua, kalau kita nak jawab untuk kerajaan lain, kita ada 4 kerajaan yang ada kat dalam ni, kita ada 4 kerajaan. Yang pertama, Khulafa Ar-Rashidin, kita ada Umayyah, kita ada Abbasiyah dan juga Uthmaniyah. Kita gunakan jawapan yang sama dan berkaitan dengan kerajaan itu pun boleh diterima. Contoh, mencontohi kepimpinan khalifah yang ada dalam kerajaan Uthmaniyah, yang ada dalam kerajaan Abbasiyah. Ada, paling umum begitu. Ingat Untuk yang keduanya, kita hendaklah mengukuhkan perpaduan. Sama juga kita ambil ibrah daripada kerajaan Uthmaniyah pun boleh. Jadi daripada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin ini kita ambil dia sebagai intibar kepada kita untuk mengukuhkan perpaduan. Okey, baik, ni Aiman. Ini Aiman, ada nak baca sesuatu ke? Cuba ambil satu, Man. Yang terakhir, Ustaz. Yang kita terakhir, hendaklah menyumbang. Kita hendaklah menyumbang kepakaran. Boleh, Man? Yang terakhir tu? Satu? Yang nombor 4 terakhir tu. Nombor 4 terakhir tu. Kita hendaklah menyumbang kepakaran. Kita hendaklah menyumbang kepakaran untuk pembangunan dan kemajuan negara. Okey, terbaik ni, Aiman. Okey, itu adalah intibar pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Dan seterusnya, kita lihat setiap topik, setiap yang kita belajar, macam tajwid memang tak adalah. Okay, betul. Okey, yang ni setiap yang belajar kita ada bidang Quran, kita ada bidang hadis, kita ada bidang ilmu fiqh, kita ada bidang akhlak Islamah, dan di sini hari ini kita bidang tamadun Islam. Dia ada soalan kebat, contoh soalan kebat. Ya, antara contoh soalan kebat ialah yang pertama kita lihat kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin, contoh terbaik sepanjang zaman. Contoh terbaik sepanjang zaman. Jadi dia nak kita ni menjawab soalan kebat dengan sempurna, dengan lengkap. Betul. Baik, saya nak minta contoh dulu. Baik, Ustaz. Bacaan. Sebelum kita nak pilih murid kita untuk bagikan contoh kepada soalan ni, Ustaz, saya nak minta izin untuk rehat seketika, boleh, Ustaz? Boleh, insya-Allah. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz ajarkan kepada kita dapat kita amalkan dan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Baiklah, Ustaz, kita nak terus kepada soalan, Ustaz, boleh? Okey, boleh, Kim. Silakan, Ustaz. Okey, baik. Segmen ini berkaitan dengan soalan kebat. Sangat-sangat penting. Kita ada 4 markah. Dan 4 markah dan kali dengan mungkin 4 soalan dan 16 markah berada dalam kertas buat. Jadi soalan yang pertama, soalan yang berkaitan dengan tajuk ni, iaitu kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin, contoh terbaik sepanjang zaman. Itu dipanggil stimulus. Okey, stimulus ni yang dia bagi rangsangan. Okey, soalan dia kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Mesti ada, ya, anak-anak yang berada, anak SPM yang ada dalam GM ni. Mesti ada yang pertama, mesti ada isi. Yang kedua, huraian. Yang ketiga, huraian lengkap, dan yang terakhir ada kesimpulan. Okey, saya bagi satu contoh jawapan. Satu contoh jawapan penuh untuk kebat. Yang ni kita nak minta agak-agak siapa lah, Kim? Nampak Ajlah senyum, Ustaz? Nampak Ajlah senyum tu? Kita jemput Ajlah lah. Ajlah boleh ke baca? Okey, silakan Ajlah. Okey, silakan Ajlah. Silakan Ajlah. Ujar saya, sifat dan peribadi pemerintah kerajaan yang luhur memberi kesan yang baik terhadap pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Hal ini kerana sifat terpuji seperti jujur, amanah dan cekap menjadikan kerajaan dan negara dirahmati Allah. Kesannya,
negara dirahmati, dilindungi dan diampunkan oleh Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita hendaklah mencontohi dan mengambil iktibar daripada kemantapan pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin agar negara diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Alhamdulillah. Terbaik. Terima kasih Ajlah. Terbaik Ajlah. Markah penuh Ustaz Markah penuh 44 je. Oh, sebab cukup 4 poin Ustaz 4 poin tadi. Okey, betul apa yang Ajlah. Okey, perhatikan Ajlah dan kawan-kawan Ajlah yang dekat sini. Yang pertama sekali, hujah saya. Okey, ataupun kalau ditanya pendapat saya. Okey, jangan tulis pada pendapat nenek saya yang baru berkahwin minggu lepas, tak boleh. Walaupun jawapan selepasnya betul, dia akan jadi salah sebab pendapat nenek kita kan. Okey, jadi hujah saya. Tak buat tu pun tak apa, dia tak jadi masalah. Terus kepada isi sifat dan pribadi pemerintah kerajaan. Ini dipanggil isi. Isi ni satu markah. Isi satu markah. Titik selepas ni satu markah. Taklah ayat itu disambung dengan hal ini. Penanda wacana dia hal ini. Okey, jangan sambung ayat dengan seterusnya. Ataupun hujah saya yang kedua, hujah saya yang ketiga, pendapat saya yang kedua. Tak, jangan. Dia akan jadi isi yang baru. Kita nak isi yang baru. Hal ini, kalau tak nak hal ini, soalan, kalau tak ada hal ini, boleh ke? Boleh. Kita terus saja kerana dia pergi isi, dia panggil huraian kepada isi di atas. Dan diteruskan dengan kesan. Kesannya, ataupun boleh juga selain daripada kesannya, kita boleh KFC. K kesan, F faktor, C ciri. Dan boleh juga masuk contoh. Kalau ada dalil, kalau boleh ingat, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sekiranya, silakan. Tapi hati-hati, sekiranya silap, eja, dia akan jadi masalah sikit lah. Okay? Baik, dan diakhiri dengan oleh itu. Oleh itu kita hendaklah mencontohi. Itu pergi kesimpulan. Jadi semua ni mesti ada satu markah, dan satu markah. Keseluruhannya dapat 4/4. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi selesai tentang kebat kita pada hari ini. Jadi perlu kepada 4 poin Ustaz Yang pertama isi, yang kedua huraian, yang ketiga huraian lengkap, yang keempat kesimpulan. Ya, baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung kelas. Apakah rumusan untuk mata pelajaran kita hari ini Ustaz? Okey, terima kasih Kim. Okey, dan Kim, rumusan Ustaz nak rumuskan beginilah. Yang ada di sini dan yang ada di luar sana. Yang pertama, kita belajar sejarah ni, kita kena ambil iktibar. Kita belajar sejarah seumpama kita tengok cermin kereta. Kita tengok cermin kereta dan kita bawa kereta ke depan. Tapi cermin kereta kita lihat di belakang. Di belakang bermakna sejarah. Inilah sejarahnya. Dan kita mengambil di belakang itu untuk kita menuju seterusnya perjalanan kita. Sama juga dengan sejarah. Kita belajar sejarah untuk meneruskan kehidupan kita di masa hadapan. Dan untuk Khulafa' Ar-Rasyidin ini, kita mulakan dengan ciri-ciri kepimpinan dia, pencapaian dia, dan juga ibrah, intibar yang kita nak ambil daripada Khulafa' Ar-Rasyidin. Gitulah keadaannya. Baik, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita semua pada kelas kali ini, dan juga murid-murid dari SMK Bandar Icing Semenyih Selangor, dan tidak dilupakan juga murid-murid yang sedang menonton di rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sikit. Didik TV KPM. Thank you.